Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Aiman bin Muhammad Faikal daripada kelas radiologi. Jadinya hari ini saya ingin menyiapkan satu tugasan yang diberi oleh Ustazah Munirah tentang video kefahaman ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini mengisahkan tentang memurnikan keesaan Allah, erti keesaan Tuhan. Ayat yang pertama, katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua, Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Ayat yang ketiga, Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Ayat keempat, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Rujukan yang telah saya dapati daripada Ibnu Katsir yang mengutip riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul ayat ini adalah surah Al-Ikhlas ini menceritakan bahawa ada orang-orang musyrik yang berkata kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka dengan sedemikian Allah menurunkan surah Al-Ikhlas ini. Riwayat lain juga menyebutkan ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, "Gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Dengan disebabkan itu, maka turunlah surah Al-Ikhlas ini. Antara pengajaran atau iktibar yang boleh kita ambil daripada surah Al-Ikhlas ini, yang pertama adalah kita hendaklah meyakini akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana tiada kuasa yang setanding dengannya. Yang kedua, hanya kepada Allah lah yang kita layak untuk menyembah kerana Allah Dialah yang Maha Esa dan Dia yang Maha Kuasa. Yang ketiga, kita hanya layak memohon pertolongan daripada Allah sahaja, bukan daripada kuasa luar seperti jin dan sebagainya, untuk mengelakkan diri daripada mendapat kemurkaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, allazi khalaqa fasawwa, والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Surah Al-A'la ayat 1 hingga 4 ini mengisahkan tentang yang paling tinggi, keuntungan bertasbih dan mensucikan diri. Ayat yang pertama, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ayat yang kedua, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Ayat yang ketiga, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Ayat keempat, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan untuk binatang ternakan. Tafsiran ayat daripada Ibnu Katsir menceritakan tentang surah Al-A'la pada ayat yang pertama adalah Allah memberitahu kita semua hendaklah sentiasa bertasbih mensucikan nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ayat ini adalah arahan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk mensucikan nama Allah Subhanahu Wa Taala, atau juga bermaksud meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang sepatutnya. Ayat kedua pula menceritakan sucikanlah nama Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan dan menyempurnakan semua makhluk. Segala yang ada di dalam alam ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana oleh disebabkan itu, kita kata Allah itu adalah sebagai Al-Khaliq. Ayat yang ketiga pula menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengatur segalanya dan memberi petunjuk. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah arkitek kepada segala-segalanya yang ada di muka bumi ini. Dialah yang merancang segala sesuatu dengan tepat. Perancangan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan secara agak-agak sahaja. Begitu jugalah macam arkitek, dia tidak boleh teragak-agak kalau hendak bina sesuatu. Kena lihat segala sesuatu dengan teliti. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat lagi kerana semua qadar, iaitu segala sesuatu yang akan berlaku telah dirancang 50,000 tahun sebelum sesuatu itu terjadi. Ayat yang keempat pula, kalimah al-mar'a
adalah zarf makan, tempat dan masa. Kalimah al-mar'a ini datang daripada kata dasar ra, ain, ya yang bermaksud tumbuh-tumbuhan seperti rumput. Oleh itu, al-mar'a ini adalah tempat untuk binatang mengambil makanan. Allah Subhanahu Wa Taala hendak memberitahu yang dia juga yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan ternakan kita. Ini adalah nikmat dan jasa besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita dalam ayat ini, memang kita tidak makan rumput itu, tetapi ternakan yang memakan rumput itu, kita pula akan memakan ternakan tersebut. Contohnya seperti lembu lah dan sebagainya. Ini adalah isyarat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberi makan kepada semua sekali. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita melihat makanan binatang ternakan itu dan beritahu kita, akulah yang menjadikan makanan binatang itu. Antara pengajaran dan iktibar yang boleh kita ambil daripada surah Al-A'la ini, yang pertama adalah kita mestilah meletakkan nama Allah Subhanahu Wa Taala di kedudukan yang tertinggi dan teragung, iaitu sesuai dengan kedudukannya. Kedua, kita semua hendaklah sentiasa bertasbih dan menyucikan nama Tuhan yang Maha Tinggi. Yang ketiga, kita mestilah tidak kufur nikmat akan pemberian Allah, seperti mengeluarkan tanaman buah-buahan yang menjadi makanan ternakan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat ini menceritakan tentang pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala tentang keesaan dan keadilannya serta agama yang diredainya. Makna ayat tersebut adalah Allah menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang sedemikian. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Imran ini telah saya peroleh daripada Ibnu Katsir yang menceritakan tentang dua orang berilmu yang telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan menanyakan soalan kepadanya, iaitu bolehkah engkau wahai Muhammad jelaskan kepada kami apa itu syahadah dan menjelaskannya dengan baik hati, kami akan beriman dan mengikuti semua perintah dan ajaran engkau, kata mereka. Selain itu, mereka juga bertanya, kesaksian apakah yang paling hebat dalam Al-Quran, tanya mereka lagi. Kedua ahli kitab itu bukanlah orang yang sembarangan. Mereka sudah mempelajari banyak kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, seperti kitab Zabur, Taurat dan Injil. Pada saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran di surah Al-Imran ini. Makanya melalui ayat itulah luluh hati kedua ahli kitab itu, sehingga tanpa keraguan lagi mereka akhirnya mengucapkan kalimah syahadah dan sebagai pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan penunjukan Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Tiga pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat surah Al-Imran ini adalah, yang pertama, kita perlulah menuntut ilmu kerana merupakan satu kewajipan fardu ain di sisi Islam. Yang kedua, kita mestilah berfikir sebelum bertindak supaya dapat membezakan perkara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, masyarakat dapat mencapai kemakmuran hidup di dunia dan di akhirat dengan menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Sadaqallah. Terjemahan ayat yang ke-68 surah Al-Waqiah ini adalah, pernahkah kamu memerhatikan air yang kamu minum? Ayat yang ke-69, kamukah yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Tafsiran ayat yang saya peroleh daripada kitab Ibnu Katsir menceritakan tentang ayat 68 surah Al-Waqiah ini adalah, setiap hari kita yang minum air, bukan? Maka Allah suruh kita tengok air yang kita minum itu dan fikirkan tentangnya. Jangan pandang biasa tentang air yang kita minum. Maknanya perkara ini boleh dilakukan setiap hari. Bila kita minum air, kita boleh teringat air ini dan kita teringat kepada ayat Al-Quran yang hebat, serta kita, secara tidak langsung kita akan mengingatkan diri kita kepada Allah. Hebat, bukan?
Ayat ke-69 pula menceritakan tentang kamukah yang menurunkannya daripada awan. Kalimah al-mazna ini adalah awan yang mengandung, kerana ia mengandungi banyak air. Allah tanya lebih kurang sebegini, adakah kamu wahai manusia yang naik ke awan dan perah-perah air itu supaya turun? Jadinya macam mana kamu nak naik ke atas awan, bukan? Jadinya ayat am nahnul munzilun menceritakan atau kamikah yang menurunkannya. Jadinya sudah tentu bukan kita yang turunkannya, tapi Allah. Maka kenalah kita bersyukur kepada Allah. Ini pun kena jawab juga seperti soalan-soalan sebelum ini. Bal anta ya Rabb, engkaulah ya Allah yang menurunkan ayat itu. Kepada yang menanam pun baca ayat ini dan berdoa selepas ini supaya Allah menurunkan hujan. Bukannya baca itu banyak kali. Contohnya begini, ya Allah, engkau yang menurunkan hujan, maka turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Bukan seperti itu ya. Tiga pengejaran yang boleh kita ambil daripada surah Al-Waqiah ayat 68 dan 69 ini adalah dengan menghayati dan memperhatikan kejadian air yang selamat digunakan bagi keperluan kita, ini akan menguatkan lagi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kejadian air ini membuktikan Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyayangi diri kita, bahkan rahmatnya turut dirasai oleh golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ramai yang tidak mensyukuri nikmat, tapi anugerah Allah tetap diberikan kepada orang yang ingkar akan kepadanya. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa bersyukur kerana bila-bila masa sahaja Allah boleh tarik nikmat-nikmat rezeki yang sedang kita merasakan di dalam dunia ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja. Minta maaf salah silap daripada saya. Yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri, yang baik itu hanya datang daripada Allah. Sekian, terima kasih.